Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas Sains KSSM tingkatan 5. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Kita akan masuk topik 7.2 iaitu peralatan optik, di mana kita akan belajar tentang dua peralatan optik utama iaitu teleskop dan juga mikroskop. Jom kita belajar sama-sama. Cikgu pasti semua sedia maklum bahawa mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang seni seperti sel-sel badan dan juga sel mikroorganisma. Jadi bagaimana kita boleh melihat objek yang seni dengan menggunakan mikroskop? Tahukah anda bahawa mikroskop dibina dengan menggunakan dua kanta cembung? Ya, terdapat kanta mata dan juga kanta objek. Sebelum kita menentukan pembentukan imej akhir oleh mikroskop, kita akan lihat dulu tentang kanta mata dan kanta objek secara berasingan. Kita akan tentukan dulu imej yang terbentuk dengan menggunakan kanta objek. Untuk itu, kita perlu melukis gambar rajah sinar. Cikgu harap anda masih ingat lagi apa yang cikgu dah ajar sebelum ini. Lihat kedudukan objek. Objek sekarang terletak di antara dua F dan F. Ingat, F di sini merujuk kepada titik fokus. Seperti biasa, sinar cahaya akan dilukis secara lurus melalui pusat optik. Sebab cikgu sudah pun ajar sebelum ini, apa-apa sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak akan terbias. Dan ingat, cikgu sudah pun pesan sebelum ini untuk melukiskan anak panah. Langkah kedua, lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Dan seterusnya, kita akan lukiskan satu lagi garisan untuk mewakili sinar cahaya yang akan melalui titik fokus. Sehinggalah kita jumpa titik persilangan. Dan di sinilah kita akan melukis imej. Jadi perhatikan betul-betul imej yang terbentuk dan juga objek. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk dengan menggunakan kanta objek? Ya, kita dapati bahawa imej ini ialah nyata. Sebab kalau anda perhatikan kepada gambar rajah sinar yang dilukis, kita akan dapati bahawa di titik persilangan di mana imej terbentuk, sinar cahaya menumpu. Selain itu, imej juga mesti dilukis secara songsang. Cikgu sudah pun ajar sebelum ini, sekiranya objek dan imej terbentuk di sisi kanta yang bertentangan, imej mestilah songsang. Jadi perhatikan objek, anak panah ini menghala ke atas, maka imej yang dilukis mestilah anak panah yang menghala ke bawah. Dan dari segi saiznya pula, kita dapati bahawa imej telah dibesarkan. Dan kedudukan imej pula adalah lebih jauh daripada 2F. Sekarang kita akan lukiskan pula gambar rajah sinar untuk kanta mata. Lihat kedudukan objek iaitu kurang daripada F. Langkah pertama masih sama, lukiskan satu garisan lurus yang akan melalui pusat optik tanpa terbias. Jangan lupa melukis anak panah. Garisan yang kedua merujuk kepada sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Dan garisan yang ketiga mestilah melalui titik fokus. Dan kita dapati bahawa tiada titik persilangan. Jadi kita akan cuba ekstrapolasikan sinar cahaya ke belakang. Ya, ada titik persilangan. Ingat, apabila kita melukis
sinar cahaya yang diekstrapolasikan ke belakang, pastikan anda menggunakan garis putus-putus. Begitu juga dengan imejnya. Lihat imej yang terbentuk. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta mata? Ya, imejnya adalah maya. Kalau anda lihat pada titik persilangan di mana imej terbentuk, kita dapati sinar cahaya mencapah. Ianya juga dilukis secara tegak, iaitu sama seperti objek. Dan dari segi saiznya juga, imej telah dibesarkan. Dan kedudukan imej adalah lebih jauh daripada F. Daripada kedua-dua gambar rajah sinar yang telah kita lukiskan tadi, sekarang kita akan menentukan pula imej akhir oleh mikroskop. Bagaimana? Kita akan gabungkan kedua-dua gambar rajah sinar. Lihat, FO di sini merujuk kepada titik fokus bagi kanta objek, di mana O di sini merujuk kepada objek. FE di sini pula merujuk kepada titik fokus bagi kanta mata, di mana E merujuk kepada eye, iaitu mata dalam bahasa Inggeris. Kita akan mulakan dulu dengan kanta objek. Lihat kedudukan objek di antara 2F dan F. Seperti biasa, lukiskan sinar cahaya yang akan melalui pusat optik tanpa terbias. Garisan kedua yang mewakili sinar cahaya yang akan bergerak selari dengan paksi utama sehinggalah ke paksi kanta. Apabila sinar cahaya memasuki kanta objek, ianya akan terbias dan melalui titik fokus. Maka kita akan dapat titik persilangan dan di sinilah kita akan melukis imej yang pertama, iaitu imej yang terbentuk dengan menggunakan kanta objek. Kita akan teruskan dengan kanta mata. Jadi, imej pertama ini adalah seperti objek, maka garisan pertama masih sama di mana sinar cahaya akan melalui pusat optik tanpa terbias. Garisan kedua dilukis selari dengan paksi utama dan akan terbias dan melalui titik fokus bagi kanta mata. Kita dapati di sini bahawa tiada persilangan, jadi kita akan ekstrapolasikan sinar cahaya ke belakang. Ingat, gunakan garisan putus-putus. Dan kita dapati ada titik persilangan, maka lukiskan imej di sini. Ini merupakan imej akhir oleh mikroskop. Jadi apakah ciri-ciri imej akhir oleh mikroskop? Ianya adalah maya kerana kalau kita lihat pada titik persilangan di mana imej akhir terbentuk, sinar cahaya mencapah. Yang kedua, imej adalah songsang berbanding objek dan dibesarkan berbanding objek. Sebab itulah kita boleh melihat objek yang seni dengan menggunakan mikroskop. Sekarang kita akan menentukan pula kuasa pembesaran mikroskop. Maksudnya kita nak tentukan berapa kali objek dibesarkan supaya kita dapat melihatnya. Formula untuk menentukan kuasa pembesaran mikroskop ialah hasil darab kuasa pembesaran kanta objek dengan kuasa pembesaran kanta mata. Kita sudah pun belajar tadi bahawa terdapat dua kanta cembung yang digunakan dalam mikroskop, iaitu kanta mata dan kanta objek. Jadi kita perlu tentukan kuasa pembesaran bagi kanta mata dan juga kanta objek. Kalau anda perhatikan pada kanta mata, akan tertulis satu nilai dan nilai itulah yang merujuk kepada kuasa pembesaran kanta mata. Bagi kanta objek pula, terdapat beberapa kanta yang digunakan dan setiap satunya mempunyai kuasa pembesaran yang tersendiri.
Contohnya, 4 di sini merujuk kepada 4 kali kuasa pembesaran. 10 kali, 40 kali ataupun 100 kali. Dan daripada kedua-dua maklumat yang diperoleh, kita boleh mengira dan menentukan kuasa pembesaran bagi mikroskop. Jadi cikgu harap semua sudah bersedia dengan kalkulator. Cuba kirakan kuasa pembesaran mikroskop bagi kuasa pembesaran kanta objek dan kanta mata seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Senang sahaja, kita cuma perlu darabkan sahaja kuasa pembesaran kanta objek dan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi nilai yang kita akan dapat ialah 40 kali. Yang kedua, 100 kali. Sekiranya kuasa pembesarannya ialah 40 kali didarab dengan 10 kali, kita akan dapat 400 kali. Dan yang akhir sekali ialah 1000 kali. Dalam erti kata yang lain, semakin besar kuasa pembesaran mikroskop, maka imej akan kelihatan lebih jelas dan lebih besar. Cikgu pasti semua sedia maklum bahawa teleskop digunakan untuk melihat objek yang jauh, seperti bulan atau bintang. Bagaimana teleskop membolehkan kita melihat objek yang jauh? Untuk pengetahuan semua, teleskop terdiri daripada 2 kanta cembung, iaitu kanta mata dan kanta objek. Jadi sebelum kita menentukan imej akhir oleh teleskop, kita perlu melukis dulu gambar rajah sinar bagi kanta objek dan juga kanta mata. Kita mulakan dengan kanta objek. Lihat kedudukan objek. Objek sekarang terletak di infinity, bermaksud sangat jauh dari kanta. Sinar cahaya yang pertama dilukis dengan menggunakan garisan lurus yang akan melalui pusat optik tanpa terbias. Sinar cahaya yang kedua dilukis melalui titik fokus sehinggalah ke paksi kanta. Seterusnya, sinar cahaya akan bergerak selari dengan paksi utama sehinggalah kita jumpa titik persilangan. Di titik persilangan inilah kita akan lukiskan imej. Jadi, apakah ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta objek? Imej adalah nyata kerana jika kita lihat pada titik persilangan di mana imej terbentuk, kita dapati bahawa sinar cahaya menumpuk. Imej juga dilukis secara songsang. Ingat, cikgu sudah pun ajar sebelum ini, sekiranya objek dan imej terletak di sisi kanta yang bertentangan, imej mestilah dilukis secara songsang. Imej juga dikecilkan dan sekarang terletak pada titik fokus. Seterusnya kita akan lukiskan pula gambar rajah sinar bagi kanta mata, di mana objek sekarang terletak pada titik fokus. Garisan pertama masih sama, di mana sinar cahaya akan melalui pusat optik tanpa terbias. Lukiskan garisan kedua yang selari dengan paksi utama dan seterusnya terbias dan melalui titik fokus. Lihat, tiada titik persilangan. Jadi kita akan cuba ekstrapolasikan sinar cahaya ke belakang dengan menggunakan garisan putus-putus. Dan sekali lagi kita dapati tiada titik persilangan. Ini menunjukkan bahawa imej terbentuk di infinity. Maka ciri-ciri imej yang terbentuk di infinity ialah maya, sebab kita nampak sinar cahayanya mencapah, dilukis secara tegak kerana objek dan imej adalah pada sisi kanta yang sama, imej dibesarkan. Sebab itulah kita boleh melihat objek yang jauh dengan menggunakan teleskop. Daripada kedua-dua gambar rajah sinar yang telah dilukis, kita akan menentukan pula imej akhir oleh teleskop, di mana kita akan gabungkan kedua-dua gambar rajah sinar.
Untuk memastikan imej yang dilihat adalah dalam keadaan yang lebih selesa, kita perlu laraskan kedudukan kanta objek dan kanta mata supaya jaraknya ialah hasil tambah panjang fokus kanta objek dan panjang fokus kanta mata, di mana panjang fokus merujuk kepada jarak dari pusat optik sehinggalah ke titik fokus. Dan kita tahu daripada gambar ini bahawa panjang fokus kanta objek adalah lebih panjang berbanding kanta mata. Kita akan lukiskan gambar rajah sinar. Kita akan dapati bahawa objek sekarang berada di infinity. Lukiskan garisan sinar cahaya yang melalui pusat optik tanpa terbias. Lukiskan garisan sinar cahaya yang kedua yang akan melalui titik fokus sehinggalah ke paksi kanta. Sinar cahaya seterusnya akan bergerak selari dengan paksi utama sehinggalah kita jumpa titik persilangan. Dan di titik persilangan inilah kita akan lukiskan imej yang pertama, di mana imej ini terbentuk pada titik fokus. Sekarang kita akan lukiskan pula gambar rajah sinar untuk kanta mata. Untuk itu, lukiskan garisan sinar cahaya yang lurus yang akan melalui pusat optik kanta mata tanpa terbias. Lukiskan garisan kedua yang selari dengan paksi utama dan seterusnya terbias dan melalui titik fokus kanta mata. Kita dapati tiada titik persilangan. Jadi, ekstrapolasikan sinar cahaya ke belakang dengan menggunakan garis putus-putus. Dan sekali lagi, kita dapati tiada titik persilangan. Ini bermaksud imej terbentuk di infinity. Apakah ciri-ciri imej akhir oleh teleskop? Ianya adalah maya, songsang dan dibesarkan. Tahukah anda bahawa kanta digunakan dalam pelbagai peralatan optik? Antaranya ialah kamera DSLR yang juga dikenali sebagai digital lens reflex yang menggunakan dua kanta yang berbeza. Semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Kamera litar tertutup CCTV beresolusi tinggi juga menggunakan kanta. Dan tahukah anda kanta juga digunakan dalam kamera pengintip dalam alat keselamatan. Contohnya, alat keselamatan pengesan asap boleh juga dipasang dengan kamera pengintip. Dan kamera ini sudah tentu menggunakan kanta. Satu lagi penemuan terbaharu dalam bidang sains dan teknologi ialah kanta rata yang juga dikenali sebagai flat lens. Sebagaimana namanya ialah kanta rata, maka ianya mempunyai permukaan yang rata dengan ketebalan beberapa mikron sahaja. Lihat gambar yang ditunjukkan, inilah kanta yang rata. Jadi bayangkan jika kanta rata ini digunakan dalam telefon pintar. Sudah tentu saiz dan ketebalan telefon pintar akan berkurangan, malah beratnya juga akan menjadi lebih ringan.